Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, pada kali ini kita akan sambung perbincangan dalam bab anatomi dan fisiologi. Kali ini kita akan pergi kepada subtopik pergerakan otot rangka dalam sistem musculoskeletal. Memandangkan subtopik ini agak panjang, jadi cikgu pecahkan dia kepada dua bahagian. So, pada hari ini kita akan tengok dulu bahagian yang pertama. Untuk standard pembelajaran, iaitu apa yang ingin dicapai di akhir pembelajaran kali ini adalah yang pertama, pelajar boleh memperihalkan keperluan pergerakan dan sokongan pada manusia, dan yang kedua, pelajar boleh mengenal pasti rangka paksi dan rangka appendage pada sistem rangka manusia. Mula-mula sekali kita tengok keperluan pergerakan dan sokongan kepada manusia. Kenapa manusia memerlukan pergerakan dan juga sokongan? Yang pertama adalah untuk mencari pasangan hidup. Yang kedua adalah untuk mencari makanan dan air. Yang ketiga untuk mencari tempat perlindungan. Dan yang keempat adalah untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Inilah yang membezakan antara manusia dengan tumbuhan. Kerana kebolehan kita untuk bergerak. Jadi rangka manusia ini terbahagi kita pecahkan kepada dua, iaitu yang pertama adalah rangka paksi dan yang kedua adalah rangka appendage. Rangka paksi pula terdiri daripada yang pertama tengkorak, yang kedua sangkar rusuk dan yang ketiga adalah turus vertebrata. Manakala rangka appendage terdiri daripada lengkungan pectoral dan juga lengkungan pelvic. Kalau kamu boleh nampak di sini, ini adalah tengkorak, sangkar rusuk dan turus vertebrata, iaitu senang cakap tulang belakang. Lengkungan pectoral ni adalah kawasan bahu sampai ke hujung tangan, manakala lengkungan pelvic adalah di kawasan pinggang sehingga ke hujung kaki. Kita tengok pada rangka paksi dahulu, iaitu kita tengok yang pertama adalah tengkorak. So, ini merupakan tengkorak manusia. Ada strukturnya terdiri daripada cranium, iaitu di bahagian atas kepala ini yang berfungsi untuk melindungi otak. Yang kedua, kita ada tulang muka, iaitu tulang muka kita ni adalah keseluruhan di bahagian sini. Kita panggil tulang muka. So, dia berfungsi untuk memberi bentuk kepada wajah dan juga menyediakan soket untuk berbola mata. Dan akhir sekali adalah mandible. Mandible ini adalah bahagian rahang ini. So, mandible ini berfungsi untuk membolehkan pembukaan dan juga penutupan mulut. Seterusnya kita tengok komponen seterusnya di dalam rangka paksi, iaitu sangkar rusuk. Kita tengok strukturnya. Okey, so yang pertama kita tengok kat sini clavicle. Clavicle ni adalah tulang bahu. Okey. Seterusnya adalah sternum. Sternum merupakan tulang di tengah-tengah yang mencantumkan antara tulang rusuk sebelah kanan dengan tulang rusuk sebelah kiri. Okey. Vertebral thorax ini pula adalah tulang belakang di kawasan sini. Okey. Seterusnya adalah kita ada tulang rusuk. So, sebenarnya manusia ada 12 tulang rusuk. Okey. So, tulang rusuk ni ada 3 jenis. Yang pertama adalah tulang rusuk sebenar. Yang kedua adalah tulang rusuk palsu. Yang ketiga adalah tulang rusuk bebas. Okey, yang pertama, tulang rusuk sebenar ni merupakan 7 pasang tulang rusuk yang bercantum dengan sternum melalui rawan. Okey, dia bercantum pada sternum. Okey, yang kedua adalah tulang rusuk palsu. Okey, tulang rusuk palsu pula dia bercantum juga dengan sternum, tapi dia melalui rawan rusuk ketujuh. Maksudnya menumpang dekat tulang rusuk yang ketujuh ni. Okey, tulang rusuk yang ketujuh ni. So, dia bercantum di sternum. Dan akhir sekali adalah tulang rusuk bebas. Tulang rusuk bebas iaitu tulang rusuk yang ke-11 dan ke-12 ini, dia tidak bercantum pun dengan sternum. Sebab itu dipanggil sebagai tulang rusuk bebas.
Okey, seterusnya kita pergi kepada komponen terakhir dalam rangka paksi iaitu turus vertebrata. So, turus vertebrata ini juga dikenali sebagai nama tulang belakang. Okey. So, dia terdiri daripada 33 ruas tulang. 33 ruas tulang ya. Ni ruas-ruas ni ada 33 yang bercantum untuk membentuk tulang belakang ni lah. So, dia fungsinya adalah yang pertama untuk menyokong tengkorak dan yang kedua untuk melindungi saraf tunjang. Saraf tunjang ni memang merupakan saraf kita yang paling sensitif dan paling utama lah. Sekiranya saraf tunjang ni cedera, dia boleh menyebabkan lumpuh pada seluruh badan. Seterusnya adalah cakrarawan di setiap ruas berfungsi untuk menyerap bentakan dan mengurangkan geseran. So dekat setiap ruas tulang ni kalau kamu nampak ada cakrarawan. Cakrarawan ni kalau macam kat tulang ayam tu kalau kamu perasan kat bahagian dada ada satu tulang tu yang dia macam plastik, warna dia putih yang kita boleh makan tu kan. Okey, itu yang kita panggil sebagai tulang rawan lah. So rawan itu sifat dia lembut. Jadi dia boleh menyerap hentakan dan mengurangkan geseran di antara setiap ruas tulang. Okay. So turus vertebrata ni kita bahagikan kepada 5 bahagian. Kita ada vertebrata cervix, vertebra cervix, kita ada vertebra thorax, kita ada vertebra lumbar, kita ada sacrum dan akhir sekali kita ada coccyx. Kita akan tengok satu persatu setiap bahagian vertebra ini. Sebelum kita pergi kepada satu-satu bahagian vertebra, kita tengok dulu struktur tulang vertebra iaitu ruas yang cikgu bagi tahu tadi. So ini merupakan satu ruas secara umumnya lah, sebab sebenarnya setiap ruas mempunyai struktur yang agak berbeza. Cuma dia ada setiap satu struktur ni lah, cuma bentuknya mungkin berbeza. Okay, yang pertama kita tengok pada centrum. Centrum ini kawasan yang bulat besar ni. So, ia berfungsi untuk memberi sokongan dan menahan mampatan. Kira macam inilah bodi utama untuk ruas vertebra. Okay, seterusnya adalah salur saraf. Ni ruang yang lubang ni, salur saraf ni berfungsi untuk menempatkan saraf tunjang. So, bila 33 ruas tulang tu bercantum, dia akan membentuk macam terowong lah. Kat terowong tu lah di mana saraf tunjang dilindungi. Seterusnya adalah cuaran spina dan cuaran melintang. Ini cuaran spina yang atas ni dan cuaran melintang dua ni, dia berfungsi untuk menyediakan permukaan bagi pelekatan otot. Ini maksudnya adalah mana-mana otot yang akan melekat tu dia akan bercantum dekat bahagian sini lah. Okey, seterusnya adalah muka sendi. Ya, ada dua muka sendi ni. Muka sendi ada di mana tempat vertebra ini bersendi dengan vertebrata lain. So kat sinilah ruas-ruas tu nanti semua bercantum. Dan akhir sekali adalah lengkung saraf. Okey, lengkung saraf ini berfungsi untuk melindungi saraf tunjang. Okey, sekarang kita tengok turus vertebrata yang tadi ada 5 bahagian ni. Kita tengok yang pertama iaitu vertebrata cervix. So, vertebrata cervix ini mempunyai 7 ruas. Semua ada 7 ruas. Dan dia mempunyai 2 salur arteri vertebrata dekat sini. Salur. Kalau macam kita tengok tadi struktur umum tadi tak ada salur arteri vertebrata. Yang ni ada salur arteri vertebrata. Struktur yang lain masih sama. Dia ada salur saraf, ada muka sendi, cuaran spina, cuaran melintang, centrum. Cuma dia punya dia punya bentuk ada sedikit berbeza lah. So untuk vertebrata cervix ni kita tengok dulu pada vertebrata atlas iaitu ruas yang pertama. So ruas yang pertama ini berbeza sebab dia tiada sentrum. Dia tak ada sentrum, okey. Sebab vertebrata atlas ni terletak dekat bahagian yang paling awal atas iaitu dekat bahagian kita punya tengkuk lah. Okey. So dia cuaran spina dia lebih pendek. Dia tak macam yang pertama tadi macam tanduk kan. Cuaran melintang dia pipih dan besar. Kerana struktur dia begini, tujuannya adalah untuk membolehkan kita mengangguk. Okey, sebab tulang ni adalah tulang dekat bahagian tengkuk. So tulang vertebrata atlas ni lah yang membolehkan kita menganggukkan kita punya kepala. Seterusnya kita pergi kepada ruas yang kedua iaitu kita panggil sebagai vertebrata axis.
So vertebrata axis ni dia ada satu lagi struktur tambahan dipanggil sebagai cuaran odontoid. Dia ada cuaran spina, cuaran melintang ada, cuma dia ada satu lagi cuaran odontoid. Okey. So dia fungsi vertebrata yang kedua ni adalah untuk membolehkan kita menggeleng kepala. Okey, dia special sikitlah sebab dia terletak dekat bahagian tengkuk. Seterusnya kita pergi kepada bahagian yang seterusnya iaitu vertebrata thorax. So thorax ini merupakan kawasan dada lah. Okay, so vertebrata thorax ini kita jumpa dekat bahagian belakang tulang rusuk kita. So dia ada 12 ruas. Okay. Kita tengok cuaran spina dia agak panjang dan mengarah ke belakang dan condong ke bawah. Okey, tujuannya adalah untuk menyediakan pelekatan otot yang menyokong kepala dan juga leher. So sentrum dia lebih besar sebab dia nak tampung kita punya bahagian atas yang berat ni. Dan muka sendi dia bersendi dengan tulang rusuk. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bahagian ketiga turus vertebrata iaitu vertebrata lumbar. So vertebrata lumbar ni merupakan vertebrata yang terbesar sebab kita boleh katakan dia menyokong hampir keseluruhan beban dalam badan kita. Dia terletak dekat bahagian belakang, tulang pinggang senang cakap, dekat bahagian belakang pinggang kita ni. Okey. So dia ada 5 ruas, dia mempunyai cuaran spina yang pendek tapi dia mempunyai cuaran melintang yang panjang dan pipih dan juga sentrum yang besar dan tebal. Tujuan sentrum ni adalah untuk menampung mampatan lah. So sebab dia lah yang hampir keseluruhan badan ni beratnya ditampung oleh dekat bahagian vertebrata lumbar, sebab itu dia mempunyai sentrum yang besar dan tebal. Dan bahagian keempat dan kelima dalam turus vertebra ni adalah sacrum dan juga coccyx. Okay, ni dekat tulang-tulang ni semua dekat bahagian kita punya punggung. So untuk sacrum dia terdiri daripada 5 tulang. Ini bahagian sacrum. Okay, ada 5 tulang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni dia melekat terus dia memang bercantum. Dia tak macam yang bahagian yang lain-lain tadi macam vertebra thorax, vertebra lumbar. Okey. Vertebra yang tu semua dia tak bercantum. Dia ada ruas-ruas. Yang ni tak ada ruas, dia memang terus bercantum. Okey, sacrum. So dia mempunyai cuaran spina yang kecil sebab letak kat punggung kita dan bersambung. Okey, so ini adalah liang-liang untuk saraf lah. Kat sini dah tak ada saraf tunjang lah. Okey. Ya, yang saraf yang kecil-kecil. Okey, dan akhir sekali adalah coccyx. Coccyx ni juga dikenali sebagai tulang ekor. Ya, kita ada tulang ekor sebab kita ada belajar kan of evolusi kan. Kita berevolusi. Manusia ni asalnya ada ekor lah. Kan? Jadi kita dah tak perlukan ekor. Jadi ekor tu dengan automatiknya tak ada. Tapi tulang dia masih ada. So dia terdiri daripada 4 vertebrata kecil. Dan dia bercantum membentuk tulang kaudal. Ini kita panggil sebagai tulang kaudal. Okey, seterusnya kita bergerak kepada tulang appendage. So tulang appendage tadi terbahagi kepada 2 iaitu lengkungan pektoral dan lengkungan pelvic. Okey, sekarang kita nak tengok lengkungan pektoral. Lengkungan pektoral ni cikgu dah beritahu tadi adalah daripada kawasan bahu sehingga hujung jari tangan. Okey. Mula-mula sekali kita tengok struktur dia. Yang pertama kita panggil sebagai clavicle. Clavicle ni merupakan tulang yang dekat terletak di kiri kanan leher. Kalau kamu pegang dekat bahagian depan, dekat bahagian tulang rusuk tu, tapi di kiri yang bahagian paling atas tu itu kita panggil sebagai clavicle lah. Okey, terletak dekat kiri kanan leher kamu. Okey, ini adalah scapula. Scapula ni adalah tulang bahu kamu. Tulang bahu Okey, seterusnya kita pergi kepada humerus. So humerus ni merupakan tulang lengan. Dia bersendi dengan clavicle dan juga bersendi dengan scapula. Okey, dekat bahagian kepala dia.
lesung dia. Lesung dia ada lesung ni kan. Lesung dia bersendi dengan clavicle dan scapula. Okey, manakala yang bahagian hujung dia ni bersendi dengan radius dan ulna. Okey, seterusnya kita pergi kepada radius dan ulna. So, radius dan ulna ni bersendi dengan tulang humerus dan tulang scapula. Ini tulang yang dekat tangan kita lah. Seterusnya kita pergi kepada carpus. Carpus ni Carpus ini adalah kawasan tulang yang membentuk pergelangan tangan. Dia terdiri daripada 2 barisan 8 tulang kecil. Ada tulang kecil, ada 2 baris. So, bila tulang kecil ni maksudnya untuk membolehkan berlakunya pergerakan lah. Sebab itu pergelangan tangan kita ni boleh kita lentur, kita boleh putar-putar, kan? Kita boleh buat lambai-lambai ya. Sebab dia terdiri daripada tulang-tulang yang kecil. Seterusnya kita pergi kepada metacarpus. Metacarpus ni adalah kawasan tulang yang membentuk tapak tangan kita dan terdiri daripada 5 tulang kecil. Dan akhir sekali adalah phalanx. Phalanx ini adalah 14 tulang jari. 14 kalau kamu tengok jari kamu tu ada ruas-ruas kan. Setiap satu ruas tu ada tulang dia sendiri. So total semua ada 14 tulang. Okay, setiap jari ada 3 ruas kecuali ibu jari. Ibu jari ada 2 ruas sahaja. Okey, dan akhir sekali kita tengok komponen terakhir dalam rangka appendage iaitu lengkungan pelvik. So, lengkungan pelvik ni adalah yang terdapat iaitu kawasan pinggang kita sampailah dekat hujung jari kaki. Okey, mula-mula sekali kita tengok femur. Femur ni merupakan tulang peha. Okey, ni merupakan tulang yang paling kuat dan paling besar dan juga yang paling panjang. Tulang ni lah yang paling, semua paling lah femur. Okey, seterusnya adalah patella. Patella ni adalah kepala lutut, tempurung lutut. Okey. Seterusnya fibula dan tibia. Sebagaimana tangan, dekat bahagian tengah dia ni ada 2 tulang. Macam tangan tadi, radius dan ulna. Okey, kalau kat kaki kita panggil fibula dan tibia. Tulang kawasan betis lah. So, tibia lebih besar. Ni tibia yang depan ni. Okey, fibula yang kat sebelah ni. Okey, kecil. Seterusnya kita pergi kepada pergelangan kaki. Tulang ni kita panggil sebagai tarsus. Okey, dia tak banyak macam tulang pekat pergelangan tangan. Pergelangan tangan tadi ada 8. Okey, tarsus cuma ada 7 saja. Seterusnya metatarsus iaitu tulang yang membentuk tapak kaki kita ada 5 juga dan akhir sekali adalah phalanx. Phalanx adalah tulang yang membentuk jari kaki kita. Okey, so kita ada satu tambahan iaitu tulang punggung. Tulang punggung ni dekat bahagian sini. So, tulang punggung terdiri daripada 3 tulang yang bercantum yang dipanggil ilium, ischium dan pubis. Okey, setakat itu saja untuk minggu ini. Cikgu harapkan kamu semua mendapat manfaat daripada video ini. Okey. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan lah untuk subtopik seterusnya dalam tajuk ini. Kita tunggu bahagian 2 nanti ya. Okay, anyway, jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah sana. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu ya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.